Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Syahirah binti Muhammad Noor dari Kolej Komuniti Pasir Salak, Perak. Saya akan membentangkan kajian yang telah saya laksanakan bersama rakan saya, Sulaiha binti Dolah, yang bertajuk Tahap Kesedaran Pelajar Terhadap Pelaksanaan Outcome Based Education atau OBE, kajian awal di Kolej Komuniti Pasir Salak. OBE adalah merupakan singkatan kepada perkataan bahasa Inggeris iaitu Outcome Based Education atau dalam bahasa Melayunya pembelajaran berasaskan hasil. OBE telah diwajibkan bermula tahun 2007 di semua peringkat institusi tinggi bagi memastikan graduan yang dihasilkan adalah berkualiti dan selaras dengan keperluan negara. OBE juga melibatkan proses penyusunan semula kurikulum, penilaian dan juga penyampaian struktur pengajian dalam memastikan penguasaan PDP yang lebih efektif daripada pembelajaran konvensional. Pada jadual 1 di sebelah saya, ini adalah merupakan perbezaan di antara pembelajaran konvensional dan juga pembelajaran berasaskan hasil. Jadi apa yang kita boleh lihat, bagi pembelajaran konvensional, ianya hanya berpusatkan kepada pensyarah sahaja, di mana hanya melibatkan satu hala komunikasi di antara pensyarah dan juga pelajar. Manakala berbeza pula dengan OBE, akan melibatkan komunikasi dua hala di antara pelajar dan juga pensyarah, di mana perbincangan bersama pensyarah ataupun brainstorming session dengan pensyarah. Jadi di situ pensyarah akan bagi input kepada pelajar dan pelajar akan bagi feedback kepada pensyarah. Sebenarnya kita memberi peluang dan ruang kepada pelajar untuk lebih kreatif di dalam PDP bersama dengan pensyarah. Saya akan terangkan berkenaan dengan kitaran OBE yang memfokuskan kepada 4 elemen yang utama seperti gambar raja di sebelah. Iaitu yang elemen pertama adalah plan, iaitu perancangan. Elemen yang kedua adalah do, pelaksanaan. Elemen yang ketiga adalah check, pemantauan. Dan elemen yang keempat adalah action, iaitu penilaian. Untuk elemen yang pertama adalah plan, melibatkan proses penetapan hasil apa yang kita akan ukur di hujung pembelajaran, di hujung semester. Inilah prosesnya, iaitu PLO, PEO dan juga CLO. Terusnya adalah do, pelaksanaan. Jadi di bahagian pelaksanaan ni adalah merupakan learning process, PDP, kelas bersama dengan pelajar yang melibatkan silibus, pedagogi, check, pemantauan. Bahagian pemantauan ni adalah melibatkan assessment. Adakah pencapaian pelajar itu memenuhi penetapan yang telah dibuat? Jadi kita compare. Kita akan compare dan kita akan lihat bagaimana tahap pencapaian pelajar berdasarkan yang telah kita tetapkan. Dan yang terakhir sekali iaitu action ni adalah proses penambahbaikan. Kita dah lihat, kita dah compare pencapaian pelajar. Kita dah tengok. Jadi untuk action, setiap pensyarah perlu ada penambahbaikan. Kitaran OBE ini sentiasa berputar untuk memastikan CQI ataupun penambahbaikan berterusan sentiasa berlaku. Berikut merupakan pernyataan masalah bagi kajian kami, iaitu yang pertama adalah tahap pemahaman pelajar yang masih rendah terhadap OBE dan juga perkongsiannya sedikit berkenaan kepentingan pelaksanaan OBE di dalam PDP. Dan yang keduanya adalah
kurangnya pendedahan OBE daripada pensyarah dan juga institusi yang menyumbang kepada faktor penghalang pendekatan OBE terhadap pelajar. Okey, objektif yang pertama adalah bagi mengenal pasti tahap kesedaran pelajar terhadap pelaksanaan OBE di Kolej Komuniti Pasir Salak. Dan bagi objektif yang kedua adalah mengenal pasti persepsi pelajar terhadap komitmen Kolej Komuniti Pasir Salak dalam pelaksanaan OBE. Dan yang ketiganya adalah mengenal pasti tahap kesedaran pelajar terhadap pelaksanaan OBE dalam proses PDP. Seterusnya, saya akan terangkan berkenaan dengan metodologi kajian. Yang pertama adalah reka bentuk kajian, di mana kaedah tinjauan adalah berbentuk kuantitatif yang menggunakan soal selidik sebagai instrumen utama. Dan pengukuran adalah berdasarkan skor min. Bagi sampel kajian, kami melibatkan 100 orang pelajar semester 1 sehingga semester 3. Bagi instrumen kajian, soal selidik yang kami berikan kepada pelajar adalah diadaptasi daripada kajian RAFO pada tahun 2017, di mana terdiri daripada dua bahagian utama, iaitu bahagian A yang melibatkan maklumat demografi responden dan juga bahagian B, elemen kajian yang mempunyai 17 item. Okey, seperti yang kita boleh lihat pada jadual 2, iaitu elemen kajian dan bilangan item dalam soal selidik. Di bahagian B, kita pecahkan kepada 3 sub-elemen. Item yang terlibat bagi bahagian B adalah 17 item. Jadi kita ke arah digitalization. Jadi kami menggunakan Google Form diberikan kepada pelajar. Dan pelajar perlu menjawab bahagian B mengikut skor skala Likert di dalam jadual 3. Kami menggunakan 5 skala Likert. Data tersebut akan dianalisiskan menggunakan SPSS. Dan seperti yang boleh lihat pada jadual 4 di sebelah saya, ini adalah merupakan interpretasi skor min bagi skala Likert 5 mata yang melibatkan 3 tahap interpretasi, iaitu rendah, sederhana dan juga tinggi. Ini adalah merupakan bahagian A, iaitu maklumat demografi responden yang melibatkan 100 orang pelajar Kolej Komuniti Pasir Salak. Bagi elemen kajian, iaitu melibatkan bahagian sub-elemen P1 adalah tahap kesedaran pelajar terhadap pelaksanaan OBE di KKPS. Jadi di bawah sub-elemen ini ada 7 item. Item P1, skor min yang paling tinggi. Mana purata skor min ini adalah 3.43. Bagi sub-elemen B2, iaitu persepsi pelajar terhadap komitmen KKPS dalam pelaksanaan OBE. Jadi seperti yang boleh lihat, ada 5 item di bawah sub-elemen ini. Dan skor min yang tertinggi adalah item B11 dengan skor min 3.85 dan berada pada tahap interpretasi yang tinggi. Purata skor min adalah 3.56 di mana tahap sederhana. Bagi sub-elemen B3, iaitu tahap kesedaran pelajar terhadap pelaksanaan OBE dalam proses PDP, ada 5 item di bawahnya. Skor min tertinggi adalah P13 dengan skor min 3.71, di mana tahap interpretasinya adalah tinggi. Purata skor min adalah 3.61 dan masih berada di tahap sederhana. Apa yang kami boleh simpulkan adalah tahap kesedaran dan persepsi pelajar adalah berada di tahap sederhana. Berikut merupakan cadangan penambahbaikan. Yang pertama adalah
taklimat OBE perlu didedahkan kepada pelajar seawal minggu suai kenal. Dan yang kedua adalah latihan dan kursus OBE perlu diberikan kepada pelajar dan pensyarah secara berterusan untuk memantapkan pemahaman terhadap OBE. Dan bagi poin yang ketiga, melantik penyelaras OBE bagi memastikan pelaksanaan aktiviti OBE adalah berterusan. Dan yang terakhir sekali adalah kajian susulan yang menekankan impak pelaksanaan program atau aktiviti berkaitan OBE pada sesi hadapan. Terima kasih, sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini berkenaan dengan kajian kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.